Ada yang kata vaksin itu sendiri pun sebenarnya diasaskan kepada penemuan oleh Ar-Razi dan juga Ibn Sina. Orang Islam tak tahu. Ada yang kata ini Illuminati. Saya pun tak tahu Illuminati ini apa. Masalah COVID-19 ini, virus dia tak mengenal sama ada kita adalah rakyat Malaysia atau tidak rakyat Malaysia. Pemberian vaksin untuk pelajar-pelajar sekolah akan diaturkan pemberiannya di sekolah masing-masing. Bagaimana Datuk melihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dapat membantu negara mencapai Pelan Pemulihan Negara PPN? Bagaimana yang kita ketahui, kita lebih daripada setahun rakyat terpaksa hidup di dalam keadaan terkungkung serba-serbi. Ekonomi kita hampir saja terhenti, melainkan beberapa sektor yang dibenarkan beroperasi. Ia menyebabkan rakyat dalam keadaan tertekan, bukan saja rakyat, malah negara. Setiap hari kita berada di dalam PKP, negara kerugian secara puratanya, saya baca pada angka, secara puratanya setiap hari kita kerugian sehingga 1 bilion. Maka kerana itu langkah perlu dicari, sebab betul kita boleh mati dikarenakan oleh penyakit, tetapi dalam masa yang sama orang kampung pun tahu kita pun boleh mati kalau tidak makan. Jadi kerana itu keseimbangan perlu dicari. Maka kerana itu Pelan Pemulihan Negara telah dirancang bagi membolehkan negara kita keluar daripada pandemik dengan 3 indikator yang utama. Sebelum kita boleh bergerak daripada fasa 1 ke fasa 2 dan fasa ketiga, ada 3 ukuran indikator. Pertamanya berhubung dengan angka jangkitan kes baru harian. Itu adalah satu. Yang pertama. Yang kedua adalah tahap siapsiagaan kesihatan awam, sistem kesihatan awam kita, hospital kita, setakat mana boleh bersedia untuk menerima kemasukan pesakit-pesakit dan sebagainya. Dan ini diukur dengan melihat kepada peratus kadar penggunaan katil ICU. Ini ukuran yang digunakan. Dan yang ketiga sudah tentulah seperti mana yang saya sebut tadi, ini adalah peranan yang dimainkan oleh MOSTI ketika ini adalah program vaksinasi. Setakat mana peratus populasi yang telah diberikan vaksin sama ada 1 dos ataupun lengkap 2 dos seperti mana yang sepatutnya. Dan program ini sekalipun kerajaan bertukar di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, program yang penting ini diteruskan, iaitulah Pelan Pemulihan Negara yang mensasarkan kita keluar sebelum daripada hujung tahun ini, Disember, bermula daripada bulan 6 yang lalu. KKM memberi kelulusan penggunaan vaksin jenis Pfizer untuk golongan berusia 12 tahun ke atas. Bagaimana pelan utama program vaksinasi untuk kumpulan baru ini? Di dalam mesyuarat CITF yang terakhir, mesyuarat JKJAV yang terakhir yang dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin dan juga Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Adham Baba, kita sedang berbincang tentang soal 80% itu semakin menjadi tidak relevan apabila sasaran sekarang ini adalah untuk membolehkan lebih daripada 80%, kalau boleh lebih daripada 100% daripada populasi rakyat Malaysia menerima vaksin yang secukupnya. Ini memerlukan kepada keputusan dibuat tentang mereka yang sebelum ini dikategorikan sebagai tidak layak untuk menerima vaksin. Pertama, kerana kita perlu peratus yang lebih tinggi untuk mencapai pelindungan kelompok itu. Yang kedua adalah kerana dalam masa yang sama perkembangan perubatan di peringkat dunia telah menyaksikan kajian dan pelaksanaan telah dilaksanakan di banyak negara berhubung dengan suntikan vaksin untuk mereka yang berumur antara 12 hingga 17 tahun menggunakan vaksin Pfizer, yang kita telah pemula menerima data-data klinikal yang dikaji oleh pasukan panel yang diketuai oleh Dr. Kalai daripada Institut Kajian Klinikal Kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana telah membuat laporan kepada yang melapor kepada JKJAV. Malah pihak berkuasa kawalan dadah
Malaysia juga telah pun pada 13 Ogos yang lalu telah membuat keputusan untuk membolehkan vaksin jenis Pfizer ini diberikan kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas, dan dari segi pelaksanaannya akan diputuskan oleh JKJAV, dan untuk permulaannya sebenarnya kita telah memutuskan pelaksanaan pemberian vaksin untuk mereka yang berumur 16 hingga 17 tahun di Sarawak, bermula di Sarawak, dan telah dilaksanakan mulai 8 September yang lalu. Dan ini melibatkan lebih kurang daripada dalam lingkungan 74,000 lebih golongan remaja yang akan menerima suntikan vaksin Pfizer. Dan untuk negeri-negeri lain secara umumnya mulai 20 hari bulan. Ini selaras dengan 20 hari bulan September, ini selaras dengan pembukaan sekolah tidak lama lagi. Saya ada mendapat banyak pertanyaan sama ada pemberian vaksin untuk pelajar sekolah ini akan dilaksanakan di PBB seperti mana rakyat biasa. Saya dimaklumkan bahawa pemberian vaksin untuk pelajar-pelajar sekolah akan diaturkan pemberiannya di sekolah masing-masing. Bagaimana pelan outreach yang dirancang MOSTI membantu dalam memperluaskan program vaksinasi kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman, warga asing tiada dokumen dan gelandangan? Kita mula menerima aduan tentang bila mana kita membuka kaedah pemberian vaksin secara walk-in pun kita tidak lagi berhadapan dengan situasi yang serupa seperti sebulan ataupun 2 bulan yang lalu bila mana masyarakat merungut kerana apabila sampai kuota untuk walk-in dah habis. Sekarang ni kita berhadapan dengan situasi di mana kita buka untuk walk-in tak cukup ramai orang yang datang. Jadi itu keadaan yang berlaku sekarang. Jadi sekarang ni kita sedang mengarahkan dan meminta kerjasama di pihak negeri yang akan memanjangkan pengarahan kepada pimpinan-pimpinan masyarakat di peringkat kampung dan sebagainya supaya mengenal pasti sekiranya masih ada di kalangan rakyat kita yang layak untuk menerima vaksin yang masih lagi tidak mengambil langkah yang sepatutnya. Jadi ini yang sedang kita laksanakan. Selain daripada itu, tumpuan juga diberi kepada golongan-golongan seperti mana yang kita tahu masalah COVID-19 ini, virus dia tak mengenal sama ada kita adalah rakyat Malaysia atau tidak rakyat Malaysia. Asal saja ia berada di dalam komuniti kita, di dalam populasi kita, dia boleh menjangkitkan virus yang berkenaan kepada kita. Maka kerana itu tidak kita perlu pastikan mereka dilindungi, kerana sekiranya mereka tidak dilindungi, jangkitan yang ada pada mereka boleh berjangkit kepada rakyat kita. Jadi kerana itu kita cuba menyelesaikan sebanyak mungkin, termasuk golongan yang tidak ada kad kenalan, yang masuk secara tidak sah dan sebagainya, termasuk juga mereka yang diberikan pelindungan di bawah program UNHCR dan termasuk gelandangan. Jadi ini memerlukan program-program seperti outreach dan sebagainya. Kita ada tempat-tempat tertentu yang melibatkan kawasan pedalaman, terutama sekali di Sabah, di Sarawak dan juga kawasan orang asli dan juga kepulauan-kepulauan yang terpencil, dan barangkali juga tempat-tempat yang mana mengamalkan mungkin gaya hidup secara nomad, yang mana mereka berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang perlu diberi perlindungan. Dan kerana itu kerajaan di dalam hal ini membeli vaksin jenis CanSino, iaitulah vaksin jenis 1 dos. Maksudnya kita tak perlu selepas mereka menerima suntikan pertama, kemudian kita kena cari sekali lagi untuk pastikan dia orang datang untuk suntikan kedua. Yang ini tidak perlu. CanSino cumalah satu vaksin yang memerlukan sekali saja suntikan. Sejauh mana pelan menghasilkan vaksin COVID-19 sendiri telah berjalan di negara kita? Ya, ramai yang berharap bahawa Malaysia dapat mengeluarkan vaksin sendiri. Dan sebenarnya itulah yang sedang diusahakan oleh kerajaan sebaik saja pandemik melanda, yang malangnya setelah kita melakukan sesi libat urus dengan pihak industri, pihak akademia, kita dapati kita belum mempunyai kapasiti infrastruktur bagi tujuan pembuatan vaksin secara tempatan, dan lebih penting dari segi kapasiti kepakaran orang yang berilmu, yang punya kepakaran untuk melaksanakan pengeluaran itu. Jadi kerana itu kerajaan dengan segera telah memulakan inisiatif
untuk memulakan kapasiti pengeluaran vaksin secara sendiri. Pertama dengan memperkasakan Institut Genomik Kebangsaan yang saya sebut tadi, MGI. Di bawah MOSTI kita telah luluskan keseluruhan hampir 54 juta untuk melengkapkan kapasiti untuk mengkaji penjujukan genom yang terbaru, termasuklah 14 juta baru ni untuk sehingga kapasiti mengkaji sehingga 10,000 sampel genom dalam satu masa. Itu melibatkan lebih 14 juta. Yang kedua adalah berkait dengan pembelian vaksin. Kita membeli vaksin dalam jumlah yang besar. Kita membeli hingga 140% daripada populasi rakyat negara kita. Ini melibatkan pembelian sehingga 87 juta dos vaksin daripada pelbagai jenis. Dalam satu kenyataan sosial media sebelum ini, Datuk menceritakan bahawa Datuk pernah dianggap sebagai musuh Islam hanya kerana mahu memberi kefahaman kepada rakyat tentang vaksin COVID-19. Bagaimana Datuk menangani dakwaan-dakwaan ini? Islam menyumbang dengan begitu banyak sekali di dalam peradaban dunia, di dalam bidang ilmu saintifik, sains, teknologi dan juga perubatan. Kita mempunyai tokoh-tokoh yang diakui di peringkat dunia dari segi bidang perubatan seperti Ibnu Sina, Ibnu Ar-Razi. Ada yang kata vaksin itu sendiri pun sebenarnya diasaskan kepada penemuan oleh Ar-Razi dan juga Ibnu Sina. Orang Islam tak tahu. Ada yang duk ingat apabila bercakap tentang perubatan Islam semata-mata menggunakan ayat Al-Quran semata-mata. Sedangkan di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku sakit demam baginda Rasulullah sendiri pun doktor datang dipanggil untuk memberikan rawatan. Di medan perang sekalipun apabila berlaku kecederaan dan sebagainya, ada yang menjadi doktor yang membalut luka dan sebagainya, tidak dibiar macam tu saja, dia ada kaedahnya. Jadi kerana itulah apabila berlaku permulaan dari segi untuk vaksinasi ini, antara dakwah yang perlu dihadapi ketika itu kononnya bahawa vaksin ini adalah merupakan agenda Yahudi. Ada yang kata ini Illuminati. Saya pun tak tahu Illuminati ini apa. Dan begitu juga ada yang kata ini adalah agenda musuh Islam, yang mana kita perlu memberi kefahaman balik. Dan saya berterima kasih kerana sejak daripada awal Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, mantan Menteri ketika itu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, telah daripada awal memberi komitmen. Kita telah ada wakil daripada JAKIM bermula di peringkat awal untuk memberi pandangan berhubung untuk membantu dari segi untuk memastikan vaksinasi yang kita laksanakan adalah selaras dengan kehendak syariah. Alhamdulillah, kalau kita lihat dapatan kajian dilakukan oleh KKM ketika bulan Februari yang lalu, pada ketika itu 67% menerima vaksin. Kita ada lebih kurang 18% yang was-was. Kita ada, tak salah saya, 17% yang menolak sepenuhnya. Tak mahu vaksin, apa pun tak mahu. 2 bulan selepas itu, hasil daripada pada waktu itu banyak penerangan yang kita laksanakan, kita dapati perubahan sikap yang sangat jelas. Apabila mana angka yang menerima meningkat menjadi 85%, yang was-was tinggal lagi 10%, yang betul-betul tolak, kata orang hardcore, tak terima langsung, kita kata apa pun tetap menolak, tinggal cuma lagi baki sebanyak 5%. Ini perubahan dalam tempoh 2 bulan. Dan sehingga sekarang apa yang berlaku seperti mana yang kita ketahui lah. Dulu kita ditekan kerana mahu menyuntik rakyat. Di akhir-akhir ini, baru-baru ni kita ditekan kerana tak cukup. Ramai yang komplain, bila lagi, dah lama tunggu dan sebagainya. Itu yang perbezaan yang walaupun memberi tekanan kepada kita, tetapi itu adalah tekanan yang baik. Itu menunjukkan bahawa rakyat menerima. Walau bagaimanapun kita masih lagi ada baki segelintir seperti mana yang kita ketahui. Contohnya ada kelompok guru di Johor yang sehingga dipanggil oleh Tengku Mahkota Johor untuk memberi penjelasan mengapa mereka menolak vaksin. Di negeri saya pun, Terengganu, ada 100 orang guru yang masih menolak.
Jadi ini adalah cabaran yang terpaksa kita hadapi dan kita perlu menghadapinya dengan hikmah di dalam bentuk menyampaikan maklumat sebanyak mana yang mungkin, maklumat yang betul dan maklumat yang tepat.